Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas sejarah. Okey, baik. Sejarah hari itu kita dah bincang dah tajuk yang lepas, iaitu kita dah tahu dah maksud pengertian sejarah, 5 orang tokoh sejarah. Lepas tu sumber-sumber sejarah iaitu sumber sekunder dan sumber primer. Okey, jadi hari ni kita nak tengok pula kaedah ataupun cara macam mana mereka mengkaji sejarah. Dan itu kita tengok sumber. Jadi dah tahu sumber dah. Contoh kita tahu itu sumber contoh fosil. Jadi kaedah fosil tu macam mana? Okay, arkeologi. Jadi macam mana kaedah tu? Jadi kita tengok hari ni. Okey, baik mula. Okay, sebelum tu semua orang sediakan dulu buku teks sejarah dan buku aktiviti sejarah. Okey. Pertama sekali buka dulu buku teks muka surat 8. Okey, semua dah buka muka surat 8. Dah. Okey, cepat. Okey, baik. Tengok muka surat 8. Tajuk dia adalah kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kaedah penyelidikan. Jadi kita nak tengok kaedah apa. Ingat kamu macam Ustaz beritahu tu tak boleh nak pergi korek-korek belakang rumah aja tiba-tiba jumpa tulang dinosaur. Tak, kita tengok macam mana. Dia kena ada tempat-tempat dia juga, tempat-tempat sejarah. Okey, yang pertama kamu tengok kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, 3 kaedah. Ingat 3 kaedah. Okey, kaedah 3 kaedah yang boleh digunakan. Ustaz highlight tengok 3 kaedah, 3 kaedah. Okey, boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenali sebagai sumber lisan dan kaedah bertulis. Okey, ada 3 semua. You nampak 3 kaedah. Kaedah arkeologi, kaedah lisan, kaedah bertulis. Ingat arkeologi, lisan, bertulis. Kaedah 3 ni. Okey, kita tengok dulu kaedah arkeologi. Yang ni yang paling best ni. Okey, kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari, ekskavasi, contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput yang kita tengok itu sama macam Ustaz Abad. Kalau kamu nak cari kulit siput ke apa-apa semua ni, nampak ni dekat gambar ni, dia pergi dekat satu tempat, contoh dia dekat dalam Taman Negara Pahang. Memang sangat-sangat luas tempat tu, dan Taman Negara Pahang antara salah satu tempat yang dikatakan wujud dinosaur pada zaman dahulu. Jadi depa cari gali situ, depa kena gali lah, nampak ni. Ada pelajar-pelajar ni depa bawa buat praktikal dekat situ. Okey, depa kena korek ni, depa akan jumpa. Contoh yang depa jumpa apa? Ni dekat mana ni? Gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu Kedah. Dekat Kedah. Dekat tempat kita ni Kedah. Nanti kalau kamu ada peluang kita boleh pergi tengok tempat-tempat yang macam ni, tempat-tempat orang nak cari ni. Okey, jadi yang ni tengok apa depa jumpa. Rangka perak man di Lenggong Perak. Okey, depa jumpa rangka. Rangka apa ni? Ini rangka dinosaur ke rangka manusia? Ni rangka manusia. Jadi rangka manusia ni depa dah tahu, depa dah cek balik rupanya ni rangka manusia pada zaman dahulu, zaman Neolitik, Paleolitik, Mesolitik, zaman logam. Tak tahu kan benda apa, nanti kita akan sampai tajuk tu. Lagi best yang tu. Kita tengok dulu. Jadi kata apa ni? Selain itu terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik, contohnya tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Okey. Tak semestinya dekat dalam hutan ataupun dalam tanah. Jadi dalam air ataupun dalam air laut, tasik, sungai dan sebagainya juga ada tenggelam benda-benda sejarah purba ni. Zaman dulu, kalau kamu nak tahu contoh, saya bagi tahu satu contoh mudah. Malaysia dengan Indonesia dulu, lah ni kita tak boleh pergi Indonesia kan. Maksudnya tak boleh pergi guna kereta, guna motor ke, sebab tak ada jalan darat. Tapi dulu Malaysia dengan Indonesia bergabung. Jadi bergabung cantum tu dinamakan dulu pentas Sunda. Okey, pentas Sunda. Jadi dulu kalau kita ada motor ke kereta ke, kita boleh buat jalan raya pergi sampai Indonesia. Tapi lah ni tak boleh dah. Sebab apa? Sebab
perubahan cuaca yang berubah zaman dulu sampai lah ni kan semakin panas. Jadi ais-ais yang dekat kutub tu mencair, jadi air laut jadi banyak. Bila air laut banyak, kawasan yang tenggelam tu kawasan Laut Selat Melaka yang memisahkan Malaysia dengan Indonesia. Faham tak? Jadilah Indonesia satu pulau yang besar. Kalau tidak, Indonesia bergabung dengan Malaysia. Tanah dia sama. Tapi tengah-tengah tu ada tenggelam dengan air laut. Okey, faham. Itu yang zaman dulu. Jadi dekat tempat yang tenggelam tu lah kita ada maritim, arkeologi maritim yang akan pergi selam untuk cari barang tinggalan sejarah. Okey, faham. Baik, tengok kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Melalui temu bual, kita highlightkan temu bual. Okey, temu bual. Okey. Temu bual ni maksudnya kita pergi jumpa orang-orang lama lah. Orang-orang yang masih hidup, yang hidup pada zaman-zaman dulu. Contoh datuk nenek moyang kita yang umur 90. Yang ada orang hidup umur 100. Jadi kita tanya mereka apa yang terjadi pada zaman dulu. Zaman Perang Jepun ke, zaman British ke. Mereka ada masa tu, kita je tak ada. Okey, faham? Okey, individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Jadi orang zaman dulu dia pernah tengok cara Jepun apa semua, ada dalam YouTube kamu boleh tengok. Okey, langkah-langkah dalam kaedah lisan. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Ini adalah langkah-langkah dalam kaedah lisan. Jadi kita ada baca dua. Satu, kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan. Okey, yang ni muka surat 9. Okey, kita tengok. Yang ketiga pula, kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Kita highlightkan tulisan dan lakaran. Maklumat ini boleh diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, faham? Okey, maknanya kaedah bertulis ni kita boleh dapat melalui tulisan dan lakaran. Kalau kita masuk dalam sebuah gua-gua yang ada tinggalan sejarah, dekat dinding-dinding gua tu akan ada tulisan, lukisan, bentuk orang, bentuk macam-macam lah. Itu adalah tinggalan sejarah. Jadi kaedah bertulis ni kita akan pergi check macam tu lah. Okay, contoh ni, lukisan pada dinding gua Tambun Perak. Dekat dinding-dinding gua ada lukisan-lukisan menggambarkan ada orang yang tinggal dalam gua pada masa tersebut. Masa bila? Lama sangat-sangat dah. Beribu tahun lah kot. Kan? Lama dah sejarah. Okey, baik. Okey, sama. Okey, pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Jadi kita boleh pilih mana satu yang mana kita rasa kita sesuai, kita nak buat, kita boleh buat. Nanti yang paling best ni lah kaedah arkeologi ni. Sebab kita boleh mencari gali. Yang paling best lagi ni yang selam ni, tapi kena selam ni semua orang reti berenang ke. Okay, ada yang tak reti berenang, bahaya. Jadi susah dia kena selam kat dalam sangat-sangat. Okey, baik, faham. Sekat ni, yang ni ada 3 kaedah. Kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Okey, kita tengok. Okey, baik. Kita tengok pula seterusnya. Muka surat 10. Okey, ruang dan masa. Okey, sejarawan menggunakan, okey tengok ni. Ruang dan masa, sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Kita panggil dia kronologi. Urutan masa yang kita nak belajar kita panggil dia kronologi. Okey. Lepas tu, dia kata apa? Konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad. Okey, kita tengok. Masa yang kita nak belajar ni kita kena tahu dekad, nama dia abad dan alaf. Okey, apa? Saya tunjuk. Okey, konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Apa dia tu zaman Masihi, sebelum Masihi? Okey, nak tahu kita tengok. Yang pertama sekali kita tengok dekad. Okey, ni dekad ni. Ni dekat sini dekad. Dekad ni maksud dia 10 tahun. Kalau abad ni, abad maksudnya 100 tahun. Kalau alaf ni maksudnya 1000 tahun. Okey, faham? Contoh saya bagi tahu, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Kalau 2 dekad 20 tahun. Kalau 5 dekad berapa? 50 tahun. Yang tu dekad.
Bukan dekat tau, dekad tau. Okey, abad. Abad pula. 1 abad 100 tahun. Kalau 6 abad berapa? 600 tahun. Faham? Dan juga alaf. Alaf 1 alaf 1000 tahun. Kalau 2 alaf 2000 tahun. Kalau 7 alaf 7000 tahun. Okey, faham? Okey, mudah saja. Okey, yang tu faham kan? Okey, tengok ni kronologi peristiwa sekolah saya. Okey, maksudnya kronologi ni apa yang berlaku pada bulan Januari. Bulan Januari semua orang sekolah. Tapi kita tahun ni ada Covid kan. Jadi kita mula sekolah bila? Okey, bulan 3 ni kan. Budak belajar 4 bulan 3. 8 ni bulan 3 kan, hari Senin. Okey, baik. Tengok bulan Februari pula buat apa kalau ikutkan yang sebelum ni kan. Hari sukan sekolah kita buat. Ni kronologi. Maksudnya apa aktiviti yang akan kita buat. Okey, April hari kantin. Ogos sambutan hari kemerdekaan. Oktober hari anugerah kecemerlangan. Jadi apa maksud kronologi? Kenapa pentingnya kronologi? Pentinglah sebab kita nak susun Januari buat apa, Februari buat apa, April buat apa, Ogos buat apa, Oktober buat apa. Okay, faham? Mudah je kan? Ruang sejarah yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Okey, ni untuk ahli politik mudah untuk mereka. Jadi baik kita tengok ni. Tahukah anda sebelum Masihi bermaksud apa? Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Mereka menggunakan kalender ni sebelum Masihi maksudnya sebelum kelahiran zaman Nabi Isa. Kalau zaman Masihi pula bermaksud zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okey, faham. Kita yang guna kalender lah ni kan 2021. 2021 maknanya masa sebelum masa Nabi Isa dilahirkan, tahun tu tahun 0001 macam tu. Lepas tu 002 lepas tu tahun 1000 2000 kita lah ni 2021 maknanya dah 2021 tahun lah Nabi Isa dilahirkan. Macam tu. Faham tak? Okey, baik. Okey, tengok dekat sini sama macam yang kita beritahu tadi. Dekad tempoh selama 10 tahun. Abad tempoh selama 100 tahun. Alaf tempoh selama 1000 tahun. Susah ke senang? Senang je kan? Okey, tengok yang sebelah ni pula. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian terhadap tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik Sekolah. Sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dapat menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Okey, faham? Maksudnya, bila kita buat ni, tengok Hari Anugerah Kecemerlangan sebab menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Akibat dia, murid belajar dengan tekun. Maksudnya dekat sini, bila kita buat Hari Anugerah Cemerlang, apa yang murid dapat? Dapat hadiah, dapat trofi, dapat pingat kan? Jadi, untuk dapatkan hadiah, trofi dengan pingat ni, kena buat apa? Kena belajar bagi sungguh-sungguh daripada bulan 1 sampailah Hari Anugerah Cemerlang. Contoh Hari Anugerah Cemerlang kita buat bulan 10. Jadi bulan 1 sampai bulan 10 kita kena belajar sungguh-sungguh lah. Itulah yang dipanggil sejarah yang dah lepas dah. Hari Anugerah Cemerlang kita akan ingat balik, bulan 1 itu belajar sungguh-sungguh kan. Bulan 3 dah periksa penggal pertama, bulan 6 periksa penggal kedua contoh. Periksa penggal pertama 2 pula. Contoh kita periksa akhir tahun kan, akhir tahun kita belajar kita periksa akhir tahun, kita gabung-gabung semua markah tu kita dapat nombor 1. Jadi kita dapat anugerah cemerlang. Hari yang kita dapat anugerah cemerlang tu kita akan ingat balik, oh aku periksa dah hari tu penatnya baca buku lah apa semua, buat ulang kajian. Itu adalah sejarah, benda dah lepas. Kita boleh patah balik tak? Seorang yang dapat tempat nombor 30 dia kata, kalau lah aku boleh patah balik bulan 1 bulan 3 kan, nak belajar sungguh-sungguh, boleh tak patah balik? Tak boleh. Jadi kalau dah kita tahu tak boleh, kita kena mula daripada sekarang. Okey, setakat ni faham tak apa yang kita belajar tadi? InsyaAllah semua boleh faham mudah saja kan yang kita belajar tadi. Okey, yang kita belajar tadi apa yang Ustaz ulang balik? Kaedah penyelidikan sejarah, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan dan kaedah bertulis. Ada 3. Okey, yang tu untuk kaedah. Lepas tu ruang dan masa kamu kena tahu. Ada dekad, ada abad dan ada alaf. Okey, dia sikit saja yang kamu kena tahu.
yang tak ada lah banyak-banyak sangat kan. Okey, kita boleh tahu yang tu dulu. Yang penting kamu faham. Okey, alhamdulillah. Baik, itu saja untuk kelas kita hari ini. Tengok video ni sampai habis, alhamdulillah. Baik, nanti kita akan buat buku aktiviti. Ustaz akan bagi tahu muka surat berapa apa semua. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.